Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat malam. Salam perpaduan kepada seluruh warga pendengar dan Malaysia. Berita malam ini dipetik dari thethirdforce.net bertajuk Benarkah Anwar sekadar Perdana Menteri boneka? Terpaksa tunduk kepada Zahid. Berita penuh. Pada 2 Disember 2022, hanya 8 hari selepas dilantik sebagai Perdana Menteri, Anwar mengumumkan bahawa Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan memegang jawatan timbalan Perdana Menteri. Pengumuman ini mengejutkan satu Malaysia, memandangkan Zahid berdepan 47 pertuduhan jenayah di mahkamah dan terlibat dalam kleptokrasi yang dikecam hebat oleh Anwar sebelum ini. Zahid kemudian mengorak pelbagai langkah yang menimbulkan syak bahawa UMNO di bawah kepimpinannya mempunyai pengaruh yang besar terhadap Anwar dan mungkin juga mengawal Anwar. Antaranya, Zahid mengumumkan pelantikan semula Ahmad Jazlan sebagai pengurusi Felkra hanya beberapa hari setelah Anwar mengisytiharkan pemecatan semua lantikan politik ke agensi berkait kerajaan. Zahid seolah-olah memberi isyarat bahawa beliau boleh membuat apa jua keputusan sekalipun keputusan itu bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Perdana Menteri sendiri. Walaupun Anwar akhirnya menidakkan pelantikan ini, keesokan hari beliau seolah-olah mempertahankan Zahid dengan mendakwa kononnya pelantikan orang politik bagi jawatan dalam syarikat berkaitan kerajaan JLC adalah bersyarat. Kemudian, orang kuat Zahid mengetuai satu komplot untuk menumbangkan kerajaan negeri Sabah di bawah kepimpinan Datuk Seri Haji Jinor sekalipun tahu bahawa Haji Ji mesra dengan pentadbiran pusat di bawah kepimpinan Anwar. Terkini, Perhimpunan Agung UMNO PAU meluluskan satu usul yang bukan hanya pelik, ianya menghalang secara paksa sesiapa daripada mencabar presiden atau timbalan presiden pada pemilihan parti. Kelulusan usul ini jelas melanggar perlembagaan UMNO dari sudut penguatkuasaan mahupun cara ianya dibangkitkan dan kini sedang diteliti oleh ROS. Ini menimbulkan dilema buat Anwar kerana jika ROS mengaku bahawa ketetapan PAU tidak berperlembagaan, Zahid mungkin dicabar dan kalah pada pemilihan UMNO. Sekiranya Zahid kalah, tidak ada kepastian sama ada Presiden baharu UMNO akan kekal bekerjasama dengan Pakatan Harapan atau beralih sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebaliknya, jika ROS mendakwa bahawa ketetapan PAU tidak melanggar perlembagaan UMNO, satu Malaysia akan menghina kerajaan dan menuduh Anwar mengabaikan prinsip kedaulatan undang-undang. Ini kerana perlembagaan UMNO cukup mudah difahami oleh segenap lapisan masyarakat yang semestinya boleh menilai sendiri bagaimana Zahid menyekat hak berperlembagaan ahli-ahli UMNO untuk bertanding jawatan presiden. Anwar tahu bahawa kedudukan Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri memberikan tekanan kepada ROS, malah mungkin menimbulkan tekanan terhadap mahkamah yang sedang mengendalikan kesnya. Namun, Anwar terus berdiam diri dan membenarkan segala apa yang berlaku terus berlaku, termasuk siasatan terhadap buku Tommy Thomas yang tidak disenangi oleh ramai pemimpin DAP. Walaupun saya bersetuju dengan sokongan siasatan ini, hakikatnya Pakatan Harapan sebelum ini menuduh kerajaan pimpinan UMNO memangsahkan Tommy Thomas dengan menggunakan siasatan terhadap bukunya sebagai peluru politik. Kini Anwar tiba-tiba berdiam diri apabila siasatan terhadap buku Tommy Thomas diperluaskan dan ini telah memperkuatkan lagi syak bahawa Anwar terpaksa tunduk kepada Zahid. Apakah Anwar sekadar Perdana Menteri boneka dan terpaksa tunduk kepada Zahid? Saya tidak tahu, namun tanda-tandanya ada. Tulisan ini ditulis sendiri oleh Reggie Jesse dan apapun yang dikatakan dalam tulisan ini tidak mencerminkan pendirian admin sendiri. Sekian berita, teruskan bersama channel ini. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh warga pendengar. Berita panas hari ini dipetik dari Malaysia Kini bertajuk PM
Sedekah amal jariah okey, tapi sedekah untuk undi itu korupsi. Berita penuh. Malaysia berpotensi untuk diangkat sebagai sebuah negara maju di rantau ini dengan syarat amalan merompak kekayaan negara melalui gejala rasuah dihentikan sama sekali, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata, pimpinan politik, penjawat awam peringkat tertinggi atau badan-badan penguat kuasaan mesti dan wajib menghentikan amalan berkenaan. Saya tidak akan tolak ansur lagi dengan sikap orang yang menggunakan kontrak atau projek mendapat atau mengambil kesempatan untuk mencari kekayaan yang bukan hak mereka, katanya ketika berucap pada Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina, Ketua Menteri Chow Kon Yeow di Georgetown hari ini. Dalam pada itu, Anwar berkata, rakyat Malaysia mesti ada keberanian untuk menolak fahaman perkauman, rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Beliau yakin negara akan dapat mencatat tahap kemajuan dalam masa singkat yang belum pernah disaksikan sebelum ini sekiranya wujud semangat perpaduan yang utuh dalam kalangan rakyat untuk menolak gejala buruk berkenaan. Anwar berkata, persaingan atas kepentingan kaum dan agama hanya akan menanam kebencian dalam kalangan masyarakat. Slogan Masyarakat Madini menuntut keyakinan kita sebagai rakyat, semua agama dan kepercayaan mereka, tetapi untuk hidup dalam masyarakat mesti ada faham kemanusiaan, dan kemanusiaan itu tiada makna jika tiada kasih sayang antara kita. Bila ada persaingan kaum dan agama yang sempit, maka yang ditanam itu adalah kebencian. Kita perlu terima perbezaan itu kita sebagai satu kekuatan, katanya. Menyentuh mengenai amalan komision dan sedekah pada pilihan raya, Anwar berkata amalan itu jelas boleh merugikan negara dan masyarakat. Sedekah untuk amal jariah itu okey, tetapi sedekah untuk undi pada pilihan raya itu adalah korupsi, katanya. Sementara itu, Anwar memuji kerajaan negeri Pulau Pinang kerana memusatkan pembangunan ekonomi negeri itu seiring dengan keadilan sosial dengan mengambil kira golongan miskin bandar dan B40. Turut hadir pada majlis itu yang di-Pertua Negeri Tun Ahmad Fuzi, Abdul Razak dan Ketua Menteri Chow Kon Yeow. Sekian berita, teruskan bersama channel ini.